بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله, dengan kurnia Allah Subhanahu wa taala kita dapat himpun lagi bulan ini sesi pengajian bulanan pencerahan dalam bidang hadis. Pada pagi ini kita akan sambung muka surat 19. Ramai tak ada buku? Buku habis dah? Sekarang yang Rumi dah habis, Jawi ada. Kalau boleh baca Jawi, minat Jawi, insyaAllah ya. Dulu yang kulit merah tu kan, angkat sikit. Tu merah dulu. Ya, yang ni cetakan yang keluar. Ustaz Jabal Marati 3,000, ni 3,000. Tu yang Jawi ni Ustaz penerbit kata kurang sambutan, jadi dia keluar Rumi lah. Lepas tu ada Haji Mat Turu Tani, dia minta buat Jawi untuk bawa pergi Tani. Itulah sekarang buat Jawi. Jadi lebih kurang 1,000 kitab dah bawa pergilah pondok-pondok di Tani tu. InsyaAllah bulan depan kita cuba bawa. Pagi ini kita akan bincang berkenaan dengan kitab-kitab hadis. Bulan lepas kita dah pun bincang, dah pun faham betapa pentingnya orang belajar hadis ni perlu menguasai kitab-kitab hadis Mu'tabar, Kutubus Sittah, Bukhari, Muslim, Nasai, Abu Dawud, Tirmizi, Ibnu Majah, termasuklah Muwatta Imam Malik. Itu perlu ngaji. Kenapa kita perlu ngaji banyak kitab begitu? Sekarang orang kata mau amal hadis sahih, belajar sahih Bukhari saja tak cukup ke? Itu pun persoalan-persoalan seperti itu kita dah bincangkan bulan lepas. Sebab apa perlu kita belajar Kutubus Sittah tu. Jadi mana-mana pusat pengajian hadis merata dunia dia akan mengajar 6 buah kitab tu. Kalau kira cukup dengan hadis sahih saja, mengajar Bukhari sajalah. Tidak macam tu. 6 buah kitab tu wajib. Mesti belajar. Tambah lagi Muwatta Imam Malik, Muwatta Imam Muhammad bin Hasan Al-Syaibani, Asy-Syama'ilul Muhammadiyah dan lain-lain. Kita perlu belajar. Jadi selain daripada 6 buah kitab tu, ada lagi perlu belajar. Jangan duk kata dah belajar 6 buah kitab tu dah jadi muhaddis, syekhul hadis. Tidak. Itu baru kenal dengan ilmu hadis, baru tahu ilmu hadis tu. Lain pada 6 buah kitab tu, banyak lagi bidang lain, ilmu jarah ta'dil, asbab wurudin nuzul, asbab wurudil hadis, ilmu rijal, banyak lagi kita perlu belajar. Jadi kalau tak belajar langsung, itu teruklah. Yang dah belajar pun kira baru ada pengetahuan bidang-bidang tu. Tidak kata dah belajar jarah ta'dil, ilmu rijal, asbab wurudil hadis dah tahu sikit sebanyak. Kutubus Sittah pun kulit ke kulit dah khatam ngaji. Itu pun baru kita biasa kenal dengan ilmu hadis. Bukannya kita dah jadi syekhul hadis, muhaddis, ataupun
kita ni dah jadi pakar sangat dalam bidang hadis sampai boleh kita kritik Imam Syafi'i, Imam Mazhab. Tidak macam tu. Jadi itu peringkat permulaan bagi kita. Jadi kitab-kitab hadis selain daripada kutubus sittah ni, mana kita perlu belajar tu, pertama kitab mukhtaliful hadis ataupun mushkilul hadis, iaitu kitab-kitab hadis yang membahaskan tentang mencantumkan, menyelaraskan percanggahan di antara dua hadis dan menentukan kebarangkalian yang wujud pada hadis-hadis yang susah menentukan maksud. Kitab Mushkilul Athar adalah karya Imam Abu Ja'far Tahawi. Imam Tahawi masyhur dalam bidang akidah pun, akidah Tahawiyah masyhur. Jadi Imam Tahawi dan kitab Syarh Ma'anil Athar karangan Imam Tahawi juga. Mushkilul Athar ni pun dia juga. Imam Tahawi ni seorang imam terkenal dalam mazhab Hanafi. Dia tu anak saudara Imam Muzani. Imam Muzani yang masyhur ashab Imam Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i itu pak saudara dia. Cerita dia masa belajar, dia ni susah nak dapat ilmu, susah nak faham. Pak saudara dia mengajar, payah, susah. Pak saudara dia sumpah, demi Allah kau ni tak akan pandai. Susah sangat. Lepas pada tu tiba-tiba Allah nak bagi ilmu, jadi pandai, jadi imam muktabar dalam mazhab Hanafi. Dia kata kalaulah pak saudara aku masih ada, dia kena bayar kafarat qasam dia. Sebab dia dah pandai. Jadi kita tak boleh tengok keadaan seseorang yang kita duk nampak depan mata kita sekarang ni, kita nak buat keputusan tak boleh. Dia ni benak sangat, bodoh tak jadi apa. Jangan begitu. Lama-lama dia pula lebih pandai pada kita. Kita pula kena pergi ngadap dia, belajar pula dengan dia. Ada nampak cerdik-cerdik di madrasah, di sekolah nombor 1 selalu dia. Tak bagi orang lain nombor 1. Tiba-tiba sudah belajar, dia dengan ilmu putus, dia sibuk benda lain. Jadi hak dia pandai semua ni tak guna. Jadi ilmu kita belajar ni mesti kita curah kepada umat muslimin, biar guna untuk orang ramai. Itulah baru ada faedah apa yang kita belajar. Jadi kitab Mushkilul Hadis, tujuan utama dia dalam kitab-kitab tu, dia akan masukkan hadis-hadis yang bercanggah. Kemudian dia akan bahas macam mana cara mau selaraskan percanggahan-percanggahan tu. Jadi tentang cantum antara hadis-hadis bercanggah tu, mungkin saya dah bagi tahu ke tidak di sini, ataupun saya pun tak ingat. Saya bagi tahu baliklah. Takut tempat lain ke, banyak tempat ke kadang-kadang tempat lain dah, sini tak lagi ke. Jadi bila dua hadis tu bercanggah, biasanya imam-imam hadis dia akan cari jalan macam mana nak selesai, nak amal dengan hadis-hadis yang duk bercanggah ni. Dia ada 3-4 cara. Pertama, dia panggil al-jam'u bainar riwayat. Al-jam'u bainar riwayat maksudnya selaraskan di antara riwayat-riwayat bercanggah tu. Dua hadis bercanggah. Sekarang ni mau amal susah. Satu hadis kata sentuh batal, satu hadis kata sentuh tak batal. Satu hadis kata istinja bil hajar, istinja dengan batu. Berdasarkan maksud hadis tu tak boleh kurang daripada 3 batu. Ada pula hadis
ketika Rasulullah SAW istinja, suruh Abdullah bin Mas'ud cari batu. Abdullah bin Mas'ud bermain batu, dua batu dengan rausah, tahi binatang yang kering. Nabi SAW ambil batu, dua batu, buang rausah, rausah, rausah tu buang. Maknanya ketika itu Rasulullah SAW istinja dengan dua batu. Sabdaan Rasulullah SAW membawa maksud tak boleh kurang daripada 3 batu. Nabi suruh ambil 3 batu untuk istinja. Dia sendiri pula istinja dengan 2 batu. Bercanggah sabdaan Rasulullah SAW dengan perbuatan Rasulullah SAW bercanggah. Macam mana kita mau faham di situ? Mesti cari jalan penyelesaian. Jadi untuk selesaikan percanggahan-percanggahan itu, pertama sekali al-jam'u bainar riwayat, selaraskan di antara dua riwayat bercanggah tu. Tujuannya nak amal dengan dua-dua hadis tu. Muhaddisin, fuqaha, mujtahidin, mereka tak suka singkir mana-mana hadis, tinggal tidak beramal hadis. Walaupun hadis itu dhaif, mereka tidak ada sikap tinggalkan hadis, tidak beramal itu tidak ada pada muhaddisin. Jadi mereka akan cari jalan macam mana dua-dua hadis walaupun bercanggah, biar boleh amal dua-dua hadis itu. Jadi dia akan cari cara penyelesaian untuk amal dua hadis itu dengan cara takwil ataupun taksis. Takwil maksudnya daripada dua hadis tu, satu hadis tu dia akan amal, satu hadis lagi yang bercanggah tu dia takwil, ambil makna lain, amal juga dengan hadis tu pun. Tidak tinggal mana-mana dua hadis tu. Seperti mana yang tadi pengambilan batu. Jadi ada imam buat penyelesaian dengan cara jamak. Contohnya Imam Abu Hanifah, dia amal dengan hadis yang Rasulullah SAW ambil batu dua tu. Dia kata istinja ni dengan dua batu pun kalau asalkan naqa, bersih, sah. Yang ambil batu tiga tu kira lebih afdal. Maknanya dua-dua hadis dia amal, dua pun cukup asalkan bersih. Kalau nak ambil 3 lagi baik, afdal, menepati dengan amalan sunnah. Dengan cara tu imam dia amal dua-dua hadis tu. Itu panggil jamak bainar riwayat, himpun ataupun selaraskan di antara dua riwayat bercanggah tu. Tujuan selaraskan dua riwayat tu untuk dapat amal dengan dua-dua hadis tu, supaya tidak disingkirkan mana-mana hadis. Itu satu cara. Kalau tak boleh dengan cara tu, imam muhaddisin, fuqaha, mujtahidin akan pergi kepada nasakh. Akan cari mana nasikh, mana mansukh. Akan cari melalui sejarah, mana hadis Rasulullah SAW bersabda dulu, mana hadis Rasulullah SAW bersabda kemudian. Begitu juga dalam ayat Quran ada nasikh, mansukh. Ayat-ayat turun hukum dulu, kemudian Allah turunkan hukum lain, ubah hukum baru. Jadi hukum lama dikira mansukh, dah dibatalkan hukum baru dinasikh yang tetap untuk beramal. Hadis pun begitu. Contohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, raya kurban Idul Adha, daging kurban ni tak boleh simpan lebih daripada 3 hari. Sekarang kita simpan berapa hari? Sampai tahun depan raya haji tu yang kering tu ada lagi. Pagi tu keluar semua bagi habis, pasal nak simpan yang baru punya untuk setahun pula. Sekarang kita simpan lama, boleh simpan lah. Tapi ada hadis Nabi SAW bersabda tak boleh simpan lebih daripada 3 hari. Maknanya dalam masa 3 hari
unta seekor orang sembelih 3 hari habis ke? Tak habis buat apa? Agih cepat-cepat kepada orang miskin. Sebab apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda begitu. Setahun lepas pada tu raya Adha tu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda pula, mulai sekarang tak mengapa simpan daging korban tu sampai bila-bila masa. Baik, sekarang ni dua sabdaan Rasulullah SAW bercanggah. Satu kata tak boleh simpan lebih daripada 3 hari. Satu lagi kata tak apa simpan. Kita mau amal mana? Kalau kita cuba jadi ashabut tarjih sekejap, zaman sekarang ni orang suka jadi ashabut tarjih. Ni hadis sahih, ni dhaif. Jangan amal dhaif, amal sahih. Dia dah jadi ashabut tarjih. Dia tahu satu kaedah tu ya. Banyak lagi kaedah imam-imam guna dia tak tahu pun. Lepas tu dia salah ke imam. Itu penyakit orang sekarang ni. Jadi kita cuba tarjih di situ. Nak amal hadis mana? Kalau kambing jangan simpan lebih daripada 3 hari sebab boleh habis 3 hari. Kalau unta ke lembu ke, simpan lama-lama pasal isi banyak gitu. Kita nak ijtihad pula boleh. Buat suka-suka boleh lah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan simpan lebih daripada 3 hari tu, tahun susah makanan di bumi Hijaz dan kemarau, banyak kurang makanan. Jadi sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam tahun tu agih semua dalam masa 3 hari. Mau boleh makan banyak mana 3 hari tu makanlah. Yang korban tu, yang lebih tu agih cepat-cepat dalam masa 2-3 hari tu bagi habis kepada orang miskin. Jadi semua orang boleh makan. Kalau tidak keluarkan hukum arahan begitu, makanan payah masa tu. Orang yang mampu boleh sembelih, dia akan simpan, panggang lah, jemur panas lah, boleh simpan kan. Dia akan simpan. Orang miskin tetap miskin, tak dapat makan. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam ada hadis tu, setahun lagi, tahun depan tu pulih keadaan. Biasa balik macam biasa. Mudah makanan. Tahun tu Nabi SAW bersabda, tak mengapa sekarang ni boleh, mau simpan lama-lama pun boleh. Jadi yang Rasulullah SAW bersabda tak boleh simpan lebih daripada 3 hari itu, Nabi SAW bersabda dulu. Yang benar simpan tu kemudian. Jadi sekarang 2 hadis bercanggah, boleh simpan tak boleh simpan. Jadi nak selaras 2 makna susah di sini. Jadi muhaddisin akan kaji hadis mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dulu, hadis mana kemudian kaji dapati hadis yang larang tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dulu, yang benar tu kemudian memandangkan sebab-sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pun dapati daripada situ. Hadis yang larang tak boleh simpan lebih daripada 3 hari itu, hukum tu dah dibatalkan oleh Rasulullah SAW sendiri. Jadi hadis yang bersabda dulu mansukh, hadis yang kemudian tu nasikh. Jadi sekarang dah selesai percanggahan 2 hadis melalui cara nasakh. Tadi cara apa? Jamak bainar riwayat, selaraskan di antara 2 riwayat. Tujuannya nak amal 2 hadis tu. Memang pun bila dah dapat selaraskan 2 hadis tu, 2 hadis boleh amal. Bila pergi kepada nasakh, yang boleh amalnya nasikh, mansukh tak amal.
dah ditinggal daripada kita beramal, walaupun ini kena ingat, walaupun hadis dah dikira mansukh, itu hadis sahih. Jangan ketika tu kata ni hadis ni sahih, ada dalam Bukhari, ada dalam Muslim, ada dalam Sunan Tirmizi. Imam Tirmizi kata qala Abu Isa hadza hadisun hasanun sahihun. Wajib kita amal hadis sahih. Sekarang dah masuk sebutir itu, hadis sahih wajib amal. Jadi sambungan dia tak sempat masuk, mungkin dah penuh dah, tak boleh masuk dah. Hadis sahih wajib amal, betul. Syarat dia, hadis sahih itu tak boleh jadi mansukh. Kalau mansukh, katalah wajiblah apa pun tak amal. Mungkin orang kata, kenapa mau batalkan hukum daripada hadis tu sahihkan? Mau jawab macam mana? Senang saja. Apa lagi hadis? Ayat Quran, firman Allah pun ada mansukh. Kenapa dia bising dengan hadis sahih jadi mansukh tu? Habis cerita. Dalam surah Baqarah sendiri ada salasuna ayatan mansukhah, 30 ayat mansukh ada dalam surah Baqarah sendiri. Dalam surah tu, surah ni ada ayat-ayat mansukh, hukum dah dibatalkan daripada ayat Quran tu. Dalam Al-Quranul Karim masih ada ayat-ayat tu. Kita duk baca tilawah tetap dapat pahala walaupun dia dah jadi ayat mansukh. Hukum daripada ayat tu tak amal dah. Amal dengan ayat nasikh. Jadi begitu juga hadis pun, walaupun hadis tu sahih dah jadi mansukh, tak perlu lagi beramal dengan hadis tu. Bukan kita ingkar hadis, bukan kita tolak hadis sahih. Memang kaedah tu begitu. Kaedah tu mai mana? Ulama reka ke? Orang sekarang macam-macam. Sikit-sikit dia tak faham, dia kata ulama reka. Ni mai mana nasikh mansukh ni? Ulama ni macam-macam. Jadi dah ada benih nak memusuhi dengan ulama. Itu kita kena buang. Ada satu hadis, tanda besar kiamat ada 15. Dalam tu salah satu daripada 15 tu, orang datang kemudian akan caci maki orang-orang dulu. Memang dah berlaku sekarang. Baru belajar sikit, ilmu baru celah kuku alim ulama dulu. Tapi bukan main. Mereka suka caci maki, kritik, pelekeh dengan alim ulama dulu, imam-imam dulu. Itu dah berlaku. Pelik ke? Tak pelik. Nabi dah bersabda, tanda kiamat mesti wujud. Jadi jangan kita terlibat dalam tu. Sudah. Ada kawan-kawan duk terlibat, nasihat, bagi ingat. Jadi hadis sahih wajib beramal, ada dua syarat. Syarat pertama tak boleh jadi mansukh. Syarat kedua, tidak boleh ada hadis sahih lain bercanggah dengan hadis sahih itu. Kalau dah ada hadis sahih sama hadis sahih duk bercanggah, maknanya susah nak amal. Kena selesai dululah kan. Selesai dulu macam mana cara nak boleh amal. Mau ta'wil ke, mau taksis ke, ataupun mau tarjih ke mana-mana satu hadis, untuk kita boleh beramal, kena selesaikan dulu. Selepas tu lah baru kita boleh amal dengan hadis sahih itu. Jadi begitulah, hadis tu kalau dah jadi hadis mansukh, tidak wajib kita beramal. Yang wajib amal ni yang mana? Hadis nasikh tu. Mana-mana ada mansukh, mesti di situ ada nasikh. Kita jumpa hadis sahih
Dalam Bukhari sekiranya hadis itu mansukh, kita cari mana hadis nasikh, mesti ada. Dalam Bukhari sendiri ke ataupun dalam kitab hadis lain ke, mesti ada. Itu cara yang kedua bila dua hadis itu bercanggah. Pertama, al-jam'u bainar riwayat, yang kedua nasakh, yang ketiga tarjih. Imam-imam muhaddisin, fuqaha mujtahidin, mereka akan selesaikan dua hadis bercanggah itu dengan cara tarjih. Tarjih maksudnya memilih satu hadis dan mengutamakan beramal dengan hadis itu dan tinggalkan satu hadis yang tidak dapat diberi keutamaan. Itu nama dia tarjih. Hadis yang dah boleh diberi keutamaan tu dinamakan rajih. Hadis yang tidak dapat diberi keutamaan untuk beramal ni dinamakan marjuh. Rajih kita akan beramal, marjuh ni terpaksa kita tinggal, tidak beramal. Macam mana kita mau menentu rajih marjuh? Yang tadi mau menentu nasikh mansukh, ulama muhaddisin cari kaji sejarah hadis-hadis tu. Hadis mana Rasulullah SAW bersabda dulu, hadis mana Rasulullah SAW bersabda kemudian, yang kemudian nasikh, yang dulu mansukh. Ada cara dia. Dalam tarjih pun ada juga cara. Bukan kata suka-suka, yang mana kita suka kita kata rajih, yang kita tak apa-apa suka ini marjuh, tinggal. Tidak macam tu. Sekarang di Malaysia mazhab Syafi'i, amal sentuh batal. Kita pula mai hadis Nabi SAW kucup isteri dia, kemudian tidak wuduk. Nabi SAW pergi semayang. Masyhurkan hadis tu. Seolah-olah Imam Syafi'i ni tak betul, tak jumpa hadis tu. Ada lagi tambahan daripada mereka, memang macam tu. Kenapa? Nabi sendiri sentuh isteri dia tak batal wuduk. Kenapa kita pula kata batal? Imam Syafi'i guna dalil mana? Sedap. Imam Syafi'i tiba-tiba jadi bodoh. Kita pula cerdik. Jadi bila ada percanggahan di situ, bermakna di sisi imam-imam ada tarjih. Mereka ada kaedah-kaedah untuk tarjih. Bila hadis tu dua tu bercanggah, Imam Syafi'i ada cara dia nak utamakan hadis mana, kaedah mana dia nak guna. Imam Abu Hanifah ada cara dia, kaedah apa dia nak guna, nak utamakan hadis mana. Masing-masing imam ada kaedah-kaedah tertentu, cara-cara tertentu untuk tarjih mana-mana hadis. Imam Hamdani yang karang kitab Kitabul I'tibar An-Nasikh wal Mansukh min al-Athar, bicara tentang hadis nasikh mansukh. Kitab tu, dalam tu Imam Hamdani ada tulis kaedah tarjih. Imam-imam mujtahidin guna hampir 50 kaedah. Sikit baru 50, tak sampai 100 lagi. Dengar lagi satu imam dalam kitab An-Nukat, Hafiz Iraqi tulis, dia kata kaedah tarjih yang imam-imam mujtahidin guna ketika mereka tarjih memilih hadis, mana hadis mau bagi keutamaan, ada hampir 100 kaedah. Orang Kelantan kata mujo, sini panggil apa? Nasib baik. Nasib baik kita dengar hari ini
ada kaedah 50, 100 kaedah tarjih. Kalau tidak, kita ingat kaedah tarjih ni ada satu ya. Sebab sekarang untuk bawa satu kaedah tu, kaedah mana? Hadis dua bercanggah, tengok mana sahih, mana daif. Amal sahih tinggal daif. Satu kaedah betul, tak salah. Baru satu kaedah 1/100. Sikit, macam tak ada. Sikit sangat. 100 kaedah lagi imam-imam mujtahidin guna banyak lagi kaedah. Hadis tu dua bercanggah. Kita boleh jumpa Imam Abu Hanifah pilih daripada dua hadis bercanggah tu, kebetulan hadis tu muhaddisin kata daif. Kita pun mengaji kutubus sittah, kitab lain ada sikit, barunya beberapa tahun ngaji, tak sampai 5 tahun. Imam-imam dulu puluh-puluh tahun hidup mereka habis dengan ilmu amal, takwa duduk situ. Kita lepas SPM masuk universiti, ambil bidang hadis, ambil tajuk tu tajuk ni, pandai sikit-sikit belajar hadis, mulalah boleh sebut sahih, hasan, dhaif, maudhu', 3-4 istilah. Lepas tu ini sahih, ini dhaif bercanggah, kita amal hadis sahih. Jangan amal dhaif, tambah lagi kaedah akhir zaman. Dhaif sama dengan maudhu', palsu. Itu kaedah tambahan, kaedah akhir zaman, kaedah awal zaman. Di sisi imam sittah, imam-imam dulu tidak ada dhaif sama dengan maudhu', tak. Ini baru timbul. Itu kita bolehlah bagi nama kaedah akhir zaman. Wujud mai akhir zaman ni, sebelum Dajjal mai, kuncu-kuncu Dajjal dah mai. Hadis sahih, dhaif sama dengan palsu, tak boleh amal. Jadi ekoran daripada tu, awamun nas, orang biasa, orang ramai tak tahu apa ni, mereka akan anggap imam-imam beramal dengan hadis dhaif, ada juga berhujjah dengan hadis dhaif, mereka akan anggap salah imam-imam tu. Bahkan mereka berani lagi kata imam-imam tu tak jumpa ke hadis sahih tu. Kenapa amal dengan hadis dhaif? Dengan sendiri umat Islam jadi biadab dengan alim ulama dulu. Jadi kita usaha mengesahkan maksud hadis, kata orang kemudian akan caci maki orang dulu tu, kita yang wujudkan dengan cara tu. Jadi dengan sendiri umat Islam berani kata macam-macam dengan ulama-ulama dulu, imam-imam mazhab, macam-macam tuduhan. Kaedah tarjih yang sekarang orang duk bawa, sahih bercanggah dengan dhaif, amal sahih, tinggal dhaif, baru satu kaedah. Salah ke? Tak salah, betul. Tapi dengan satu kaedah tu kita nak tunjuk alim sangat, boleh ke? Imam-imam buat keputusan dengan 50-100 kaedah. Kita guna satu kaedah tu nak tunjuk alim hadis. Salahkan Imam Abu Hanifah, Imam Malik, macam-macam. Tiba-tiba pergi jumpa hadis yang dalam pengetahuan dia tu dhaif. Tengok-tengok Imam Abu Hanifah amal, utamakan hadis tu. Contohnya hadis berkenaan dengan jalsah istirahah. Kita buatkan dalam mazhab Syafi'i ada kita buat jalsah istirahah. Hadis ada. Yang tak buat jalsah istirahah, ada hadis. Yang buat jalsah istirahah, hadis tu ada dalam Sahih Bukhari sahih. Yang tak buat jalsah istirahah tu, hadis tu ada dalam Sunan Tirmizi. Imam Tirmizi kata qala Abu Isa hadha hadisun dhaifun inda ahli hadis. Dia pun hafal hatu, dah jadi hafizul hadis, hafal satu baris tu. Saya pun dah jadi hafizul hadis, hafal satu tu ya.
Sunan Tirmizi satu buku sebaris saya ingat. Lain tak tahu. Jadi Imam Tirmizi kata hadis yang tak buat jalsa istirahat tu dhaif. Sekarang kita dah belajar kutubus sittah, habis daurah hadis, dah jadi alim dah lah, tafsir dah belajar, fiqh, usuluddin, ilmu adat semua dah belajar 8 tahun, 10 tahun, pergi sana, mai sini, merata tempat pergi belajar. Dalam otak kepala kita dah ada yang buat jalsa istirahat ni sahih, yang tak buat jalsa istirahat tu dhaif. Kaji Imam Syafi'i buat jalsa istirahat. Dalam mazhab Syafi'i dia ada keputusan Imam Syafi'i. Dalam mazhab Hanafi tidak buat jalsa istirahat. Sekarang kita dah khatam kutubus sittah, kitab ni dah belajar sikit-sikit, balik mengaji daripada luar negara, dah jadi pakar. Mula kita pun buka mulut depan orang-orang biasa, orang ramai. Tengok di sini, tepuk meja lagi, tengok sini. Imam Syafi'i dalam bab ni betul, Imam Abu Hanifah salah. Tak sedap ke? Sedap lah, boleh buat putusan Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, siapa salah siapa betul ni besar sangat, tinggi sangat ilmu tu. Jangan pergi pelekeh, kena kagum juga. Jadi dia tahu setakat tu, hadis ni sahih, hadis ni dhaif. Yang amal sahih dia kira betul, yang amal dhaif dia kira salah. Aman dia, kaedah dia tu setakat tu, tak pergi lebih pada tu. Imam-imam tu dah laju lebih pada tu, jauh, dia tak sampai lagi ke situ. Selepas daripada habis dah khatam kutubus sittah, kitab-kitab hadis, dah jadi maulana, pakar hadis sekalipun, banyak lagi perlu belajar lagi, kaji lagi. Jangan sudah belajar nak buka mulut selalu, itu salah, ini betul. Itu tak layak, tak patut lagi. Jadi cuba kita tengok di situ, Imam Abu Hanifah ni betul ke tidak dia amal dengan hadis dhaif yang tak buat jalsa istirahat tu? Imam Tirmizi kata hadis dhaif. Hadis tu dhaif tu punca daripada mana dia kata begitu? Kita kena faham lagi. Cuba kita tengok dalam Sunan Tirmizi. Imam Tirmizi kata hadis tu dhaif disebabkan dalam sanad Imam Tirmizi terima hadis tu ada rawi Khalid bin Iyas. Khalid bin Iyas ni rawi dhaif di sisi Imam Tirmizi. Sebab tu Imam Tirmizi kata hadis ni dhaif. Salahkah Imam Tirmizi? Betul. Baik, kita tengok dalam sanad Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah duduk mana, Imam Tirmizi duduk mana? Imam Abu Hanifah hidup lingkungan 80 Hijriah sampai 150. Masa tu Imam Tirmizi tak lahir lagi. Selepas daripada tu Imam Tirmizi lahir. Bukan Imam Tirmizi, Imam Syafi'i pun tak lahir lagi masa Imam Abu Hanifah duduk hidup, duduk jadi imam besar tu. Dalam sanad Imam Abu Hanifah, dia terima Nabi SAW tidak buat jalsa istirahat tu. Adakah tidak Khalid bin Iyas rawi dhaif tu? Adakah? Tak ada. Patut Imam Abu Hanifah mau kira hadis tu dhaif juga kah? Tak. Di sisi Imam Abu Hanifah tidak dhaif. Selepas daripada Imam Abu Hanifah sambung riwayat mai sampai Imam Tirmizi tu, situ baru masuk Khalid bin Iyas tu. Kalau Khalid bin Iyas tak masuk di situ, Imam Tirmizi pun akan kata haza hadisun sahihun juga. Sebab rawi dhaif tak ada.
Bila rawi daif masuk mai, sanad tu daif. Bukan hadis tu daif, matan hadis tu sahih. Sanad daif itu dalam istilah muhaddisin panggil apa? Daifus sanad, sahihul matan. Matan tu sahih, sanad jadi daif. Kalau kita kira daif ni mesti tolak, sama dengan palsu. Sudah. Kadang-kadang hadis tu daif datang dengan sanad daif. Semakna dengan hadis daif tu, hadis lain datang dengan sanad sahih. Jadi maknanya hadis yang datang dengan sanad daif tu salah ke tidak? Tak salah, sebab hadis semakna dengan hadis tu, mungkin lafaz lain, makna sama, ada datang dengan sanad sahih. Kalau kita tolak hadis tu daif, yang sahih tu mau kira macam mana? Sama, semakna. Hadis-hadis ni datang dengan banyak sanad. Ada daif, ada sahih, ada hasan, ada macam-macam. Jadi sebab tu muhaddisin dah adakan satu kaedah, al-ahaditsu yuqawwi ba'daha ba'da. Hadis-hadis ni menguatkan satu sama lain. Hadis sama, datang sanad daif, sanad sahih. Sanad sahih akan bantu, akan menguatkan sanad daif sampai daif tu tukar jadi hasan li ghairihi, yuhtajju yu'malu wa yuhtajju fil ahkam. Bila dah naik darajat hasan li ghairihi, asal kita kata daif tu bukan boleh amal saja, bahkan boleh jadikan hujah dalam hukum ahkam. Banyak lagi kaedah tu, mau pergi letak mana? Nak duk bising hari-hari, mau sahih saja, daif tak mau, daif palsu sama, nak bawa begitu ya. Kaedah lain tak mau ambil kira ke? Jadi di sisi Imam Abu Hanifah, hadis yang buat jasa istirahat tu pun dia tahu, hadis yang tidak buat jasa istirahat pun dia tahu. Tapi di sisi dia, dalil lebih kuat ni yang tak buat jasa istirahat. Jadi sekarang kita mau salahkan Imam Abu Hanifah dengan hanya kita baca Sahih Bukhari ada buat jasa istirahat dalam Sahih Bukhari, hadis tu hadis sahih, kemudian kita nak kata Imam Abu Hanifah ni tak betul. Dia ni ada hadis sahih pun tak amal dengan hadis sahih. Kenapa dia pergi amal hadis dhaif tu? Jangan begitu. Itu seolah-olah kita ada umum kejahilan kita. Kita ingat kita cerdik sangat dah, boleh kata begitu. Kenapa Imam Abu Hanifah ni tak jumpa ke hadis sahih, pergi amal dengan hadis dhaif tu? Salah, tak betul. Kita ingat kita hebat dah, kita duduk atas pentas, duduk sedap seorang. Orang tak tahu apa ni pun, oh bijak dia ni, tuhu dulu, alim-alim dulu tak pernah kata begini. Dia mai baru kita tahu, oh pandai dia ni, bijak, pakar hadis dia ni. Mujalah, nasib baiklah dia mai bagi tahu. Tidak, kita ni duk sesat lama. Jadi tok nenek kita, ayah mak kita dulu dah amal dengan amalan-amalan sesat-sesat tu macam mana? Jadi banyak penimpa dah. Jadi kita tahu satu kaedah, imam ni dia ada cara lain. Contohnya sekarang kita buat raf'ul yadain. Raf'ul yadain, hadis tu dalam Sahih Muslim pun ada sahih, yang tak buat raf'ul yadain pun ada. Jadi hak mana sahih, hak mana dhaif, saya akan bagi faham melalui kisah Imam Abu Hanifah dengan Imam Auza'i itu. Dalam kitab ni pun, buku ni pun ada, tak perlu mau tulis apa-apa, dengar, saya bagi tahu ringkas. Satu masa Imam Auza'i
jumpa dengan Imam Abu Hanifah di pasar Mekah. Imam Syafi'i tak lahir lagi. Imam Auza'i pun kaedah dia, cara dia mengutamakan amal dengan hadis sahih, amal dengan sanad Ali. Bila dia jumpa Imam Abu Hanifah, Imam Auza'i dia tahu Imam Abu Hanifah ni tak buat raful yadain. Dia tanya tuan, kenapa tuan tak buat raful yadain? Bukan dia nak pelengkeh, bukan nak bahas, bukan nak balah dengan Imam Abu Hanifah. Dia mau ambil ilmu, dia nak tanya. Dia tanya. Imam Abu Hanifah jawab, di sisi saya tidak ada hadis yang boleh jadi dalil untuk saya buat raful yadain. Tiba-tiba Imam Auza'i dia baca sanad dia, Imam Zuhri, Nafi', Abdullah bin Umar, hadis yang Rasulullah SAW buat raful yadain tu. Imam Abu Hanifah pun baca sanad dia, hadis yang Rasulullah SAW tidak buat raful yadain tu. Awak boleh baca hadis dengan sanad buat raful yadain, saya pun boleh baca juga hadis yang Rasulullah SAW tak buat raful yadain dengan sanad saya. Masing-masing baca. Sudah tu Imam Auza'i kata, sanad saya baca ni Imam, antara saya sampai Rasulullah hanya ada 3 orang rawi, Ibnu Syihab, Zuhri, Nafi', Abdullah bin Umar. Sanad hadis Imam baca ni antara Imam sampai Rasulullah ada 4 orang. Sanad saya ni lebih tinggi. Ali, sanad Imam baca ni nazil. Kenapa tak amal Ali tu, mau amal dengan nazil pula? Tolong ambil kertas tu bagi adik. Senang Imam Abu Hanifah kalau kita benak situ dah. Oh ya dah, ya juga. Ya. Tak boleh nak kata apa dah. Tapi Imam Abu Hanifah dia jawab, baik, sekarang kita tak tepi dulu Ali, nazil, sahih, dhaif. Sekarang kita akan kaji rawi dulu. Bila kaji rawi dalam sanad Imam Auza'i itu, dapati muhaddisin sahaja, bermakna tidak faqih yang hafal hadis saja, boleh riwayat hadis saja, dia tahu sahih, dhaif, hasan, maudhu'. Dia boleh riwayat kepada orang, tapi kebolehan ijtihad tidak ada. Tidak supaya Imam mazhab. Dalam sanad Imam Abu Hanifah 4 orang tadi, muhaddis lagi faqih. Itu satu kaedah Imam Abu Hanifah, tarjih. Kalau sanad tu dia tak kira lagi sahih, dhaif, Ali, nazil, tak kira lagi. Dia mau tengok dulu rawi-rawi tu siapa lebih tinggi darjat. Kalau sanad satu ni rawi muhaddis lagi faqih, semua rawi, satu lagi muhaddis saja tidak faqih. Nak utamakan hak mana? Mestilah rawi tu muhaddis lagi faqih tu. Jadi Imam Abu Hanifah jawab, sebab itulah saya pilih yang tidak buat raful yadain tu. Sakatal Auza'i. Senyap, diam Imam Auza'i, tak boleh nak jawab apa. Ketika tu Imam Auza'i tak kata, kenapa mau kira sibuk-sibuk semua tu? Hadis tu sahih kan? Ali dah, amal sajalah. Kenapa dia sibuk kaedah tu, kaedah ni? Imam Auza'i tidak balah dengan Imam Abu Hanifah begitu. Sakatal Auza'i, habis cerita situ. Diam Auza'i, maknanya dia terimalah. Dia amal tu amal, itu ijtihad dia, dia pun mujtahid. Dia menghargai dengan pandangan Imam Abu Hanifah tu, dia dapat ilmu. Dia tidak salahkan Imam Abu Hanifah, tidak bertengkar nak menang dia. Tidak supaya kita kita macam mana pun, kukuh mana pun kita nak menang. Biar kita kata
imam salah pun sanggup kita nak kata, nak tunjuk kita yang betul. Imam-imam tidak ada sikap lekeh begitu. Mereka menjaga amanah ilmiah. Itu setakat Imam Auza'i dah diam tu, Imam Abu Hanifah guna kaedah tambahan lebih daripada sahih dhaif tu. Kemudian di sisi Imam Abu Hanifah ada lagi satu kaedah, bila dua hadis tu bercanggah, Imam Abu Hanifah akan tengok maksud hadis mana lebih menepati dengan ayat, mana-mana ayat Quran. Jadi dalam dua hadis bercanggah, maksud hadis yang menepati dengan ayat Quran tu, Imam Abu Hanifah kira kedudukan hadis tu lebih tinggi daripada hadis yang tidak menepati dengan maksud ayat Quran. Hadis yang menepati maksud dengan mana-mana ayat Quran tu, walaupun ada muhaddisin kata dhaif, yang tidak menepati dengan maksud ayat Quran tu, walaupun ada muhaddisin kata sahih, Imam Abu Hanifah tak peduli. Tak peduli pun tak apalah, dia imam, dia pun mujtahid. Kita jangan bawa style Imam Abu Hanifah pula. Apa yang kita tahu kita duk kerah, tak peduli siapa. Marilah Imam Syafi'i ke, Imam Abu Hanifah ke, Imam Malik ke, sepak habis semua. Tak peduli, jangan begitu. Imam Abu Hanifah dia imam besar, imam mujtahid. Sufyan Tsauri kita biasa dengar kan, siapa? Amirul Mukminin fil hadis. Dia kata apa? Kami kumpulan muhaddisin, bila duduk di majlis Imam Abu Hanifah, kami ni bagaikan burung pipik ada di hadapan burung elang. Imam Abu Hanifah ni supaya burung elang, imam besar. Marilah berapa ramai muhaddisin, berapa ramai alim ulama, dialah masa tu Imam Azam, top. Sampai akhir zaman dekat kita, Imam Abu Hanifah jadi bola. Kalau sepak sana, sepak sini, tak pandai, amal hadis dhaif, tak guna, macam-macam. Betul dah hadis kata orang datang kemudian akan caci maki orang dulu, betul dah. Jadi Imam Abu Hanifah dia kaji, boleh dah, boleh faham dah, tapi tak jadilah baca banyak nak bagi faham. Pada kita baca pergi banyak, tak faham, tak sedap juga kan. Bila baca sikit-sikit pun dia faham. Ini penting. Banyak masalah insya-Allah akan boleh selesai. Dan mungkin kita dulu dah dengar macam-macam, mungkin kita pun keliru, selalu fikiran itu boleh faham. Dan juga kalau jumpa kawan-kawan kita yang duk salah faham, kita boleh bagi faham, boleh sampaikan kembali. Imam Abu Hanifah dalam bab Raf'ul Yadain tu, dia kaji bila jumpa dua hadis tu, mana hadis maksud hadis tu menepati dengan mana-mana ayat Quran. Imam Abu Hanifah muhaddis lagi mujtahid, hafizul hadis, hafizul Quran. Baca ayat Quran dia tahu berkaitan dengan ayat ni, hadis-hadis ada banyak mana dia boleh nampak. Baca hadis dia tahu hadis ni semakna, sefahaman ada ayat Quran tu hak mana. Bukan Imam Abu Hanifah. Imam Ishaq bin Ibrahim, Imam Ishaq Rahwai, Imam mazhab Zahiri, dia tu tok guru Imam Bukhari. Maknanya kedian pada Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah. Imam Bukhari sempat ambil hadis dengan dia. Muhaddisin cerita
Di sisi Imam Ishaq bin Ibrahim, hadis lebih kurang 100,000 hadis tu duk nampak di hadapan mata dia, supaya kita daripada kecil lagi hafal Alam Tara sampai Wan-Nas, surah Al-Fil sampai surah An-Nas. Daripada kecil lagi tak pandai baca Quran lagi, tak kenal huruf lagi, kita dah hafal kan. Lepas tu kita pandai baca Quran, hari-hari kita duk semayang dengan surah-surah tu. Surah lain tak berapa baca, panjang. Surah-surah tu dia baca semua. Bila baca Qul huwallahu ahad, duk nampak Qul huwallahu ahad kan? Muka surat alif mana, bawah ke atas ke, tidak. Boleh kita bayang, nampak di mana. Jadi Imam Ishaq bin Ibrahim dah hafal hadis tu macam tu, dah lekat, supaya kita ingat 10 surah tu, duk nampak. Imam Abu Hanifah lebih hebat daripada tu. Hadis-hadis ni kita kena faham tafsir bagi ayat-ayat Quran. Quran ditafsirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan aqwal dia, af'al dia, akhlak dia. Semua hadis ni tafsiran daripada Al-Quran. Jadi imam-imam ni dia mahir semua, baca ayat nampak hadis, baca hadis dia tahu ayat ada mana, kaitan ayat tu hadis tu. Imam Abu Hanifah bila dia jumpa dua hadis raful yadain tak raful yadain, dia pun pergi nampak ayat wa qumu lillahi qanitin. Cuba kita bayang, kita nampak macam mana. Beza kita dengan Imam Abu Hanifah jauh mana? Sama ke kita lebih pada Imam Abu Hanifah ke? Ayat tu kata apa? Wa qumu, dan dirilah kamu lillahi, untuk mencari keridaan Allah, qanitin ay sakinin, diam. Apa kena mengena dengan raful yadain tu? Imam Abu Hanifah pergi nampak apa di situ? Waqumu lillahi qanitin. Jadi Imam Abu Hanifah bila jumpa dua hadis bercanggah, nak angkat tangan ataupun tidak, ketika tu dia ingat ayat lillahi qanitin dan dia faham yang tidak buat raf'ul yadain ni menepati dengan ayat tu. Kenapa dia faham begitu? Sebab dia tahu asbabun nuzul ayat tu. Ayat tu turun sebab apa? Tengok imam-imam bukan kata gini nampak ayat saja, ada kaitan apa semua tu, mari selalu nampak selalu. Kita ni ingat dah semua, terbang habis, hilang habis. Itu beza kita dengan imam-imam alim-alim wara, taqwa zaman dulu. Ayat tu turun selepas daripada keadaan sahabat sembahyang, dalam keadaan bercakap-cakap ketika sembahyang. Ada orang bagi salam masuk mari masjid, orang tengah duduk sembahyang jawab salam. Kalam ada, salam ada, tengah sembahyang tu. Dalam hadis ada, Sunan Tirmizi ada hadis tu. Kemudian daripada tu turunlah ayat tu. Wa qumu, dirilah kamu sembahyang untuk mencari keridaan Allah, saat qanitin ay sakinin, dalam keadaan diam, berdiam diri. Berdiam tu segala-gala lah. Cakap pun tak mau, jawab salam pun tak mau, gerak-geri banyak pun tak mau. Jadi Imam Abu Hanifah kira tidak banyak kali angkat tangan ni mendapati dengan kehendak ayat tu. Yang duk angkat banyak-banyak, sebelum rukuk mau angkat, bangkit daripada rukuk mau angkat, bangun daripada 2 rakaat mau angkat, banyak kali duk gini. Jadi Imam Abu Hanifah kira berdasarkan ijtihad dia, yang tidak banyak kali angkat ni menepati dengan ayat, maksud ayat, kehendak ayat wa qumu lillahi qanitin. Sebab tu Imam Abu Hanifah utamakan
tidak buat raful yadain tu. Ada muhaddisin kata hadis tak buat raful yadain ni dhaif ke. Ada yang imam hadis menentukan yang buat raful yadain ni sahih ke. Imam Abu Hanifah tak kira, tak peduli. Tak apalah, dia tak peduli pun. Dia Imam Azam, dia lebih pandai, dia pun dah sampai darjat ijtihad, muhaddis lagi mujtahid, dia boleh buat putusan di zaman Imam Abu Hanifah. Bila Imam Abu Hanifah tu mula masuk dalam bidang ijtihad tu, ada tabi'i lain semasa Imam Abu Hanifah ni tabi'i lain kata, Abu Hanifah, sekarang kau mau mula ijtihad dah ke? Imam Abu Hanifah kata apa? Hum rijal, nahnu rijal. Orang sekarang pun sebut juga, hum rijal, nahnu rijal. Imam dulu gentleman, aku bukan pondan, aku pun gentleman juga. Maksud dia, Imam Syafi'i boleh ijtihad, aku pun boleh ijtihad. Gitu. Sedap juga. Ayat dia baca tu betul, tapi salah guna tepat, tak layak dengan dia. Yang guna ni siapa? Jumlah tu Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah jawab, hum, mereka hak lain boleh ijtihad, rijal, maknanya dia mampu, pandai, aku pun tak kurang juga, boleh ijtihad juga. Begitu. Padahlah Imam Abu Hanifah kata begitu dengan ilmu dia. Kita baru tahu satu kaedah, sahih, dhaif, dhaif, sahih, duk pusing situ. Kaedah lain tak tahu apa. Lepas tu kita nak kata hum rijal, nahnu rijal. Imam pandai ijtihad, apa salah aku pun ijtihad. Aku pun dah belajar hadis, dah tahu sahih, dhaif, jarah ta'dil aku dah belajar. Keadaan rawi ilmu rijal aku tahu juga. Aku dah kaji hadis-hadis berkenaan dengan khunut, pak sanad aku jumpa dhaif belaka. Aku tak maulah baca khunut. Sedap juga. Tak apalah, duk sedap seorang, jangan kacau dalam masyarakat. Masyarakat duk baca khunut ni ikut ijtihad siapa? Bukan ikut ijtihad dia. Dia siapa? Imam Syafi'i siapa? Cuba kira situ. Imam Syafi'i baca qunut. Dia jumpa dengan Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, itu guru dia, anak murid Imam Abu Hanifah, tak baca qunut. Imam Syafi'i belajar dengan Imam Malik, baca qunut. Dua-dua dia tahu, bukan dia bodoh. Suka-suka suruh baca qunut, tidak. Hak baca pun dia sempat imam tu, hak tak baca pun dia sempat. Imam tak baca tu kenapa dia tahu, imam baca ni sebab apa dia tahu sangat. Dia pun mujtahid juga, ijtihad. Dia lebih cenderung kepada bacalah. Kalau kita main nak kata sanad dhaif lah, apalah, supaya tadi sanad yang tidak buat raful yadain itu dhaif. Contoh nazil, Imam Abu Hanifah pula amat. Sekarang kita nak bawa raful yadain ni sahih. Dalam kitab-kitab sahih ada yang tidak buat raful yadain ni dhaif. Imam Abu Hanifah salah, bolehkah? Tak boleh. Begitu jugalah qunut. Kita nak bawa macam-macam cara nak celarukan fikiran masyarakat umat Islam dengan cara tu. Sekarang tambah lagi, baca qunut ni amalan orang Yaman, tak ada dalil daripada Rasulullah. Tambah lagi, supaya hadis dhaif jugalah. Dhaif sama palsu, tambahan kaedah akhir zaman, banyak tambah.